Jumpa lagi kita dalam program #3A Guru Sejahtera. Topik untuk bulan September. Jadi untuk topik kita pada bulan ini iaitu kebimbangan resah yang memudaratkan. Itu topik kita untuk bulan September. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan yang sihat. Kita terus pada topik kita, apa itu kebimbangan. Kita sama-sama lihat paparan slide berkenaan dengan kebimbangan di situ. Jadi kebimbangan adalah reaksi minda dan tubuh terhadap situasi tertekan, berbahaya atau situasi tidak biasa. Ini adalah rasa tidak selesa, kesusahan atau ketakutan yang anda rasakan sebelum peristiwa penting. Tahap kesihatan tertentu menolong kita tetap waspada dan peka, tetapi bagi mereka yang menderita gangguan kegelisahan, rasanya jauh dari normal dan boleh melemahkan sepenuhnya. Ini bagi mereka yang tidak dapat menerima keadaan kebimbangan tersebut. Bagi kita yang bersedia, kita boleh menerima keadaan tersebut sebagai satu cabaran. Okey, kita lihat jenis-jenis kebimbangan. Terdapat 3 yang utama. Kita perhatikan yang pertama, iaitu anxiety disorder. Anxiety disorder, gangguan kebimbangan adalah gangguan kegelisahan dicirikan oleh ciri umum ketakutan yang berlebihan, iaitu tindak tanduk balas emosi terhadap ancaman yang dirasakan atau nyata. Itu anxiety disorder. Kemudian kegelisahan, iaitu bimbang akan ancaman masa depan dan boleh memberi kesan pada tingkah laku dan emosi yang negatif. Itu yang disebut sebagai dikenali sebagai kebimbangan anxiety disorder. Kemudian yang kedua, kebimbangan yang kedua iaitu obsessive compulsive disorder. Apa dia itu? Jadi gangguan obsesif kompulsif dan yang berkaitan dicirikan oleh pemikiran obsesif dan mengganggu. Misalnya selalu bimbang untuk tetap bersih, atau tentang ukuran badan seseorang. Jadi bimbang berkenaan dengan keadaan tersebut. Dan mencetuskan tingkah laku kompulsif yang berkaitan, contohnya mencuci tangan berulang kali atau senaman berlebihan. Kemudian tingkah laku ini dilakukan untuk mengurangkan kegelisahan yang berkaitan dengan pemikiran obsesif. Itu terpanggil sebagai kebimbangan obsessive compulsive disorder. Kemudian kebimbangan yang ketiga iaitu trauma and distress related disorders. Jadi gangguan ini merupakan gangguan kecemasan yang berkaitan dengan trauma dan stres berkaitan dengan pengalaman trauma. Contohnya kematian yang tidak disangka, yang tidak dijangka di orang yang disayangi, kemalangan kereta atau kejadian ganas seperti perang atau serangan seksual atau tekanan seperti perceraian. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Dan kita lihat punca-punca kebimbangan. Punca kebimbangan. Terdapat 6 punca kebimbangan. Kita lihat yang pertama. Punca yang pertama iaitu kehadiran, iaitu comorbidity. Kehadiran lebih daripada satu gangguan pada orang yang sama, iaitu comorbidity. Dan keadaan lain merangkumi penyakit fizikal seperti diabetes,
penyakit kardiovaskular, barah, penyakit berjangkit dan demensia. Gangguan mental yang cenderung menunjukkan komorbiditi juga merangkumi gangguan makan, gangguan kegelisahan dan penyalahgunaan bahan. Ini kita selalu dengar apabila diumumkan kena dengan pesakit COVID tadi lah, banyak yang melibatkan komorbiditi ini. Lebih terkesan. Baik, kemudian punca kebimbangan yang kedua iaitu genetik. Jadi faktor genetik merupakan faktor risiko yang diwarisi dari keturunan. Daripada keturunan, ia berisiko dalam semua kebimbangan. Memang sudah ada dalam diri itu karena diwarisi. Dan faktor yang ketiga iaitu faktor persekitaran. Jadi mengalami peristiwa yang menekan juga berkaitan dengan perkembangan kebimbangan. Peristiwa yang menekan. Peristiwa yang menekan pada masa kanak-kanak termasuk mengalami kesulitan, penderitaan seksual, fizikal atau emosi, atau kehilangan atau perpisahan ibu bapa, boleh meningkatkan risiko mengalami kebimbangan di kemudian hari. Ini persekitaran dia tadilah, atau mana kanak-kanak, penderitaan dan sebagainya. Itu persekitaran, punca daripada persekitaran. Kemudian kesihatan. Terlihat kesihatan, keadaan kesihatan yang kronik juga dapat meningkatkan risiko gangguan kebimbangan. Kemudian yang kedua, menjaga sakit kronik yang signifikan dari ahli keluarga atau orang tersayang juga merupakan faktor yang boleh menyebabkan kebimbangan. Ini terutamanya bila kita menjaga ibu bapa yang terlantar di hospital. Jadi timbul punca-punca kebimbangan ini. Seterusnya yang kelima, gaya hidup. Pilihan gaya hidup juga dapat mempengaruhi risiko secara signifikan. Secontoh penggunaan tembakau atau kafein yang berlebihan dapat meningkatkan kegelisahan. Ini bagi yang ketagih, terutamanya perokok, pengambilan dadah, dan termasuk juga yang pengambilan alkohol. Baik, kemudian untuk demografi, ini kaitan dengan kependudukan manusia, tambahan penduduk. Ini juga menimbulkan kebimbangan. Kita lihat bagaimana mencegah pula. Jadi ada 6 di situ. Yang pertama, relaksasi. Itu penting. Mesti ada relaksasi. Kita buat aktiviti yang menyeronokkan kita, relax, ada masa santai untuk diri kita sendiri. Itu yang sangat penting itu. Kemudian berfikiran positif, mesti berfikiran positif. Seterusnya mengambil pemakanan yang sihat, dan yang seterusnya rehat yang sempurna, bersenam ataupun bersukan. Kemudian yang terakhir itu tidur yang cukup, tidur yang cukup. Jadi ada 6 perkara yang kita perlu lakukan supaya dapat mencegah kebimbangan ini, kemurungan ini. Dan kita lihat sedar, reka, dan tindak. Kita lihat di situ kenal pasti punca atau pencetus dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana ia mempengaruhi mood dan tingkah laku anda. Kita mesti sedar dan kita
mendapatkan pemahaman bagaimana berlakunya kebimbangan tadi. Kemudian kesedaran mengenai punca kebimbangan anda adalah langkah pertama untuk mengetahui kaedah terbaik untuk mencegahnya. Jadi kita sedar, kita tahu. Maka di situ kita boleh mengenal pastinya supaya kita dapat mengatasinya. Kadangkala anda ada perkara dalam hidup anda yang sudah anda ketahui boleh mencetuskan kegelisahan dan kebimbangan. Ya, jadi kita sedar itu. Supaya saja anda mengenal pasti punca pencetus, anda boleh mempraktikkan strategi mengatasi yang dapat menenangkan kegelisahan dan kebimbangan anda sebelum dan ketika itu berlaku. Ketika itu berlaku, kita dah bersedia sudah. Jadi kita kena sedar, peka dan ada tindakan. Seterusnya kita lihat, sebenarnya anda dapat mengenal pasti bahawa setelah seharian bekerja dan melayan keluarga, anda sering berasa keletihan. Bagi mengatasi kegelisahan dengan semua perkara yang perlu anda lakukan, ketakutan, anda boleh meluangkan masa untuk diri sendiri, di mana anda dapat berehat, bersenam dan melakukan aktiviti yang menyeronokkan, okey. Dan anda tahu dapat membantu mengurangkan kerisauan. Menjaga diri adalah penting supaya dapat menjaga orang lain, utamanya ahli keluarga kita lah. Jadi mula daripada diri kita sendiri dulu. Jadi kita kena sedar. Kemudian terlihat kerisauan dan kebimbangan ini tadi. Baik, untuk kerisauan, ini reaksi normal terhadap tekanan. Okay, normal. Jadi semua orang mengalami kerisauan. Dicetus oleh pencetus tekanan yang khusus. Ada pencetus dari situ, menyebabkan kita rasa risau. Dan boleh membantu atau memberikan motivasi. Ada ketika dia boleh membantu dan ada ketika dia boleh mencetuskan motivasi pada seseorang. Relaksasi membantu menghilangkan kerisauan. Jadi kita mesti relax. Kita jangan terlalu ada tekanan. Kemudian kebimbangan berlaku secara tiba-tiba. Kemudian berterusan melebihi 2 minggu. Itu kebimbangan. Kemudian mengganggu urusan seharian. Seterusnya berasa mustahil untuk dirawat. Jangan risau, setiap kita tadi memang mengalami dua situasi ini. Tapi bagaimana kita dapat mengatasi, itu yang sangat penting. Dan kebimbangan di sini terlihat situasi bagaimana Jana tadi mengatasi masalah ini, kebimbangan. Baik, terlihat di situ sesak nafas, hilang selera makan, berpeluh, sakit kepala, tekanan darah meningkat, menyendiri, cepat penat. Bagaimana mengawal, Jana mengawal tadi, mengawal pernafasan, fokus pada aktiviti harian, terbuka, berkongsi perasaan, bersenam dan perlahankan rentak kerja. Jangan terlalu bimbang dengan tugas kita. Ada masa kita kena perlahankan rentak kerja kita tersebut. Jangan bimbang tadi menguasai diri kita, tapi kita yang kena bijak mengawal keadaan. Jadi be kind to your mind. Jadi itu saja perkongsian kita. Berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.